Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung untuk subtopik bagi chapter 4 trigonometric. Okay, so right, so kita akan tengok untuk 6 trigonometric ratio. Okay, so ini macam biasalah. Okay, kalau anda tengok ni segitiga biasa. Okay, segitiga biasa kita ada sudut 90 darjah. Okay, this one is 90 degrees, angle 90 degrees. Kita kata yang ini A, ni B, ni C. C ni hypotenuse lah. Okay, hypotenuse, right. So for any right triangle, there are six trigonometric ratio. Kita ada sine, kita ada cosine, kita ada tangent, kita ada cosecant, kita ada secant, and kita ada cotangent. Okay. Alright, so kalau untuk sin theta, okay, itu kita dah sentuh sikit kan. Okay, kita ada contoh kalau kita ada sudut dekat sini theta, kita ada sini A, B and C. So kalau kita ada sin adalah opposite to hypotenuse. So maknanya sudut yang bertentangan ni adalah A per hypotenuse. Okay, sorry ni sin theta kat sini. Okay, sin theta equal to A over C. Kalau kita tengok cos theta, okay, cos theta is bersebelahan, okay, per hypotenuse. Alright, so tangent theta, kita ada sin, kita ada cos, kita ada tangent. Tangent bertentangan per bersebelahan. Okay, kalau kat sini bertentangan kita ada A per B. Sini A over B. Okay, secant is 1 over cos theta. Okay, kalau saya rasa you pernah jumpa kat sekolah ni, kita ada secant. Kalau secant theta is 1 over cos theta. So kalau cos theta kita tadi berapa? Cos theta kita adalah contoh kat sini bersebelahan. Kalau cos theta kita, cos theta equal to B over bersebelahan per hypotenuse, B over C. Bila kita ada secant theta, okay, kalau kita ada secant theta equal to 1 over cos theta. So kita ada 1 over cos theta, kita tahu dia adalah B over C. B over C. So kalau kita terbalikkan dia jadi apa? Kalau kita tukarkan operasi bahagi kepada darab, dia akan jadi 1 darab C bahagi B. So dia akan jadi C per B. Dia terbaliklah. Kalau cos theta is equal to B over C, and then kalau secant theta dia terbalik, dia jadi C over B. Okay, tapi secara pengeliran dia punya formula macam ni lah. Alright, so ini, okay, secant theta is a 1 over cos theta. Okay, secant theta, and then it's a cosecant theta. What is cosecant? Cosecant is 1 over sin theta. Cosecant theta is equal to 1 over sin theta. So, kita ada sin theta tadi. Sorry kelas, ini saya tak berapa sihat lah. Okay. Alright, so sin theta is 1 over A over C, then itu balikkan dia jadi C over A, terbalik je lah. Alright, so sama macam cosecant tadi. Secant is 1 over cos theta, cosecant 1 over sin theta. Cotangent, okay, cotangent adalah cotangent theta equals to 1 over tangent theta. So cot theta equal to 1 over tangent. What is tangent? Tangent sin theta over cos theta. Alhamdulillah. Okay. So sama juga dengan cos theta per sin theta. Cot tangent adalah 1 over tangent theta. Okay. So tangent theta, what is tangent theta? Tangent theta adalah tangent, okay. Sorry. Tangent theta adalah sin theta over cos theta. Okay. So kalau dia ada cotangent is 1 over tangent. So terbalikkan lah. So dia akan jadi, kalau cotangent theta dia jadi cos theta over sin theta. Alright. Okay class. So basically for 6 trigonometric angle kat sini. Okay, triangle. Okay. Example kat sini. So dia bagi anda theta-nya adalah dekat sini. You all boleh dengar suara saya kelas? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Boleh tu. Okay. Okay. So
Dekat sini theta dia, sudut dia, okay. Theta is sudut dia kat sini. Kita nak cari sudut A. Okay, maknanya kalau dia kata sin theta, dia nak sin theta equal to bertentangan per hypotenuse 3/5. This one 3/5. Kalau cos theta bersebelahan 4 per hypotenuse 4/5. Kalau tangent theta, okay, bertentangan. Kalau tangent theta is bertentangan per bersebelahan 3/4. Alright. Kalau cosecant 1/sin theta. Sin theta kita 3/5 sini. Okay, sin theta kita 3/5. So cosecant theta kita dia terbalik lah 5/3. Kalau secant theta 1/cos. Sini 1/cos theta. So 1/cos. Cos theta is a 4/5. So dia terbalik 5/4, nampak? So tangent theta adalah, okay, tangent theta 1/, kalau cotangent 1/tangent lah. So tangent theta is 3/4. So kalau cotangent 1/tangent, so dia terbalik lah, dia jadi 4/3. Basically yang ni you kena tahu. Saya rasa you dah tahu pun benda ni. Okay, dah belajar dekat dalam math. Okay, this one is a special angles. Okay, special angles ni ada dua case. Okay, so dia ada dua case triangles, di mana satu case, okay, ni biasalah 90 darjah. Di mana yang ini 45 darjah, yang ini pun 45 degrees. Okay, satu lagi case segitiga. Okay, yang ini dia 90. Okay, tapi this one is the acute sikit, dia runcing sikit. This one is 30 darjah dan sini 60 darjah. Okay, ini yang A, ini yang B. Okay, so ada dua case, special case for triangles. Okay, satu yang ini sudut 45, satu lagi sudut 60, sudut 30. Okay, so untuk yang ini you boleh hafal lah. Okay, you tahu sebelah dia sini satu hypotenuse dia set 2, punca kuasa 2. Kat sini punca kuasa 3, 1, 2. You kena hafal lah benda ni. Okay, sini satu, sini punca kuasa 2, sini 1, hypotenuse dia 2, punca kuasa 3. Okay, make sure nilai hypotenuse, okay, nilai hypotenuse ni, okay, mesti panjang sisi dia daripada dua sisi ni. Kalau kat sini 1, okay, so kalau kat sini 1, so punca kuasa 2 ni adalah 1.4142. Dia lebih panjang. Hypotenuse mesti kena panjang daripada sisi sebelahan dan sisi bertentangan. Okay, so based on the special triangles ni, dia ada jadual yang you boleh nampak kat sini. Dia ada jadual dia. Okay. Okay, so kalau you boleh refer lah kat sini. Kalau sin theta, sin 30. Okay, so contoh ya, saya ambil ni sin theta. Kita ambil sin, kalau kita nak sin 45 darjah, okay, kita akan fokus dekat graf A ni. Okay, graf A. Okay, so tengoklah sin 45 darjah. Sin is bertentangan per hypotenuse. So bertentangan adalah bertentangan dia adalah 1 per hypotenuse dia adalah hypotenuse dia adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2. So sin 45 ni kita tengok sin 45 1 per punca kuasa 2. Okay, ini maknanya dia dah simplifykan untuk you. Okay, so then sin 60. Sin 60 darjah. So maknanya you kena tengok triangle yang kedua, triangle yang B ni. Sin 60 darjah, okay. Sini 60, bertentangan dia adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Hypotenuse dia adalah 2. Punca kuasa 3, 2. Sin 60. Punca kuasa 3, 2 ni nampak. Kan? Dia dah, jadual ni dia dah bagi dekat you dah. Dia dah siap-siap bagi. So, kalau dia tak bagi pun, kalau you tak hafal, you dah tahu dah. Oh, segitiga ada dua jenis. Satu yang ni 45, sini 45, sini 60, sini 30. Sini satu punca kuasa 2, sini 1, 2 punca kuasa 3. So you hafal dua ni. Dua special triangles ni. Okay. Alright. So kita pergi next 98.
Okay, this one is definitions of trigonometric functions of any angle. Sama je ni sebenarnya macam yang tadi tu. Okay. Let's say you ada sin theta, so theta dia dekat sini. Ini theta dia, okay, sudut dia dalam ni. So sin theta bertentangan per hypotenuse. Ni kalau you tengok dalam gambar rajah ni secara dekat dia adalah sini X, sini Y, sini R. Okay, so bertentangan dia adalah Y, hypotenuse dia adalah R. This one lah. Okay, ni sama. Dia sama macam tadi, cuma dia letak dalam bentuk circle ni. Okay, cos theta X over R, tangent theta, okay, so on ni tak ada apalah. Okay, this one is about the quadrant. Yang saya dah cerita awal-awal hari tu hari Isnin kan, kita ada 4 quadrant. Kita ada quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 dan quadrant 4. So quadrant 1 mewakili kalau kita add sugar to coffee. So maksud add sugar to coffee maksud dia kita ada sin, cos, tangent, semua nilai dia positif. Kalau quadrant 2, sin ni yang positif. Kalau quadrant 3, tangent ni yang positif. Kalau quadrant 4, cos yang positif. So untuk quadrant 1 ni, sin, cos, tangent semua positif. Okay, so you tengok ni ASTC, add sugar to coffee. Ni all positive. This one sin theta is ni all positive, sin theta positive, tangent theta positive, cos theta positive. Okay. So bila you tengok ni, kalau ni saya ada satu graf. Okay, sebenarnya dekat dalam Cartesian ni dia, okay, kalau you tengok graf ni kan, di 300 ni dia bermula dengan kosong darjah. Okay, dia akan pusing. Dia pergi ke 90 darjah. Lepas tu dia pusing ke bawah. Dia pergi ke 180 darjah. Lepas tu dia pusing ke sini. Dia pergi ke 270 darjah. Dan the complete circle. Dia lengkapkan putaran tu, dia dapat 360 darjah. Okay, kalau you tengok guys. Mana saya punya cursor? Subhanallah. Okay guys, kalau you tengok gambar rajah ni, nah nampak? Saya kecilkan sikit. Okay. Alright. Kita tengok ni dia start dengan kosong. Okay, dalam pi, 2 pi, kalau kita pi ni jadikan 180, pi sama ada, okay, kalau dalam degree dia adalah 180 darjah. Kalau radian dia 3.142. So kalau kat sini 2 pi kita ada 2 kali 180 sama dengan 360 darjah. Maknanya dia complete satu pusingan ni. Okay, dia separuh pusingan 180. Kalau you bagi 2 dia jadi 180 darjah. So kalau dia complete satu pusingan dia jadi 360 darjah. Okay, so setiap ni dia ada pecah lah. Okay, dia pecah. Kalau ikut macam ni dia pecah macam ni. Macam you potong kek. Kalau dekat secret recipe tu kan, kan nanti dia potong berapa slice macam tu. Okay, so kat sini kosong darjah. Ini pi per 2. Tapi dekat sini secara nombor dia 90 darjah. Tapi pi per 2 is 180 bahagi 2, 90 lah. So yang ini pi is 180 darjah. Nampak? Pi is 180 darjah. Pergi dekat tengah ni 270 darjah. Equal to 3 pi per 2. 3 pi per 2 sama dengan 700. Dia 270 darjah. And then complete 2 pi sama dengan 360 darjah. Okay, so you boleh dapat gambar ni dekat dalam Google and so on. Okay. Line lambat sikit hari ni guys.
Okay, kita tengok example. Okay, given tangent theta, dia bagi you tangent theta sama dengan negative 5/4 and make sure cos theta is greater than 0. So dia suruh cari find the sin theta and secant theta. Secant theta is equal, okay, dia suruh cari sin theta dan juga secant theta. Secant theta is 1 over cos theta. Alright? Okay, bila you tengok dekat sini, soalan dia kata, okay, tangent theta dia negatif 5/4 dan cos theta mesti ni. So maksud dia, kalau you buat dalam bentuk Cartesian coordinate macam ni, kat sini tadi kita ada add sugar to coffee. You agak-agak, okay guys, soalan ni, okay, segitiga dia berada dekat mana guys? Kat kuadran 1 ke, kuadran 2 ke, kuadran 3 ke, kuadran 4 guys? Dekat mana guys? Hello? Kuadran 2 dengan 4 lah. Kuadran 2 dengan 4. Okey, kita tengok Okey, bagus percubaan tu. Tapi kita tengok. Dia syarat dia tangent theta ni negatif. Okey, kalau kita tengok sini add sugar maknanya all. Sin ni tak boleh, dia positif. Sini sin dia positif. Kita tengok dua-dua syarat. Tangent theta dia negatif tapi cos theta dia melebihi lebih daripada kosong. Maksudnya dia positif. Cos theta ni mesti positif. Cos theta mesti positif. So, tangent theta ni mesti negatif. So, tangent theta kat sini, dia kat sini positif. Kat ni tak boleh lah. Tapi cos theta dia kat sini positif. Okay, so dekat kuadran 2, tangent theta dia negatif. Betul, tangent theta dia negatif dekat sini. Tapi cos theta dia lebih besar daripada kosong. Sini kat sini, sin dia lebih besar, yang positif. So, tak boleh. So, dekat sini, yang ketiga, tangent theta dia positif. So, dah salah. Okay, so, yang sini, dekat cos ni, yang kuadran 4, tangent theta dia negatif, betul. Okay, so, cos theta dia positif. So, dia berada dekat kuadran yang ke? Kuadran yang ke? 4 kat sini. Inilah dia berada di situ, lebih kurang ni theta dia. Okay. Okay guys, sekarang dia kata tangent theta sama dengan negatif 5/4. So tangent, okay, sudut dia adalah dekat sini. Tangent is bertentangan bersebelahan. So bertentangan dia dekat sini, dia bertentang daripada graf ni, dia adalah sini. This one is negative 5. Okay, sebab dia ke bawah. Okay, ke bawah okay. Okay, negative 5. Dia punya ini 4, dia bertentangan bersebelahan. Kat sini 4. Okay. Okay, dia panjang ni, dia panjang yang ini 4. Dia panjang ke bawah ni negatif 5. Okay, ni negatif 5. Okay, so negative 5/4. Okay. So apa dia suruh cari? Dia suruh cari sin. Sekarang ni negatif ni negatif 5. Ini 4. So hypotenuse dia berapa guys? Macam mana kita nak cari hypotenuse guys? Macam mana kita nak cari hypotenuse? Katakan ni kita tanda dia sebagai y. So macam kita nak cari y guys? Tambah. Kita gunakan teorem apa? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So y kuasa 2 sama dengan negatif 5 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay. So kita nak y sama dengan punca kuasa negatif 5 kuasa 2, 25. Tambah 4 kuasa 2 is 16. So y sama dengan punca kuasa 41. So maksudnya kat sini punca kuasa 41. So soalan dia suruh you cari sin theta. Okay, dia suruh cari sin theta. Sin theta is equal to, ni sin theta bertentangan per hypotenuse, negatif 5/41. Okay. Nak tinggal punca kuasa, sorry.
tinggal dalam ni pun okey, okey. Yang kedua, dia suruh you cari secant theta. Okay, secant theta adalah 1 over cos theta. So, cos theta you berapa? Okay, so you punya cos theta adalah cos is bersebelahan per hypotenuse. 1 per 4 per punca kuasa 41. You terbalikkan dia jadi punca 41 per 4. Okay, nak tinggalkan dalam macam ni boleh ataupun you nak tunggu dalam perpuluhan pun boleh. Boleh faham guys yang ni? Boleh. Okay, ni senang kan? So cuma you kena mahirkan sin macam mana, cos macam mana, tangent macam mana. Okay, so saya rasa you all okay ni. Bijak-bijak semua ni. Okay, so kita tengok ni pula. Definitions of reference angle. Okay. Kuadran 1. Okay, so you okay. So ni kalau dia ada macam tadi jugalah. Okay, you ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okay, katakan you nak dapat sudut yang ini. Okay, sudut tu kat sini sampai sini. Okay, ni theta, you nak dapat sudut ni. Sorry guys. Okay, you nak dapatkan sudut yang ini 180 ni total semicircle. Ini macam tadi katakan ni kosong, ini 180. So 180 tolak theta. Okay, tolak. Alhamdulillah. Okay, tolak theta. Alright, ni reference angle je lah. Okay, untuk you rujuk dia punya sudut. Okay, so the second reference, okay, contoh kalau you tengok ni, dia masuk tadi kuadran 1. Kuadran 1 you boleh cari terus. Kuadran 2 sama dengan 180 tolak theta. Kuadran 3, okay, kuadran 3 theta tolak 180. Okay, jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 ni you ambil je lah nilai sudut tu. Kuadran 2, 180 darjah tolak theta. Kuadran 3, theta tolak 180 darjah. Kuadran 4, 360 darjah tolak theta. Okay. Okay, ini sebagai reference angle. Okay, kita nak measure theta tu berapa. Kalau theta tu, okay. So, ini kena buat latihan baru boleh nampak. Okay, kita tengok example number 1. Okay. Find the reference angle theta for 290 degrees. So guys, theta 290 degrees ni berada di kuadran yang keberapa guys? Okay, ni tadi kosong dan 360 darjah, betul? So ni tadi 90 darjah, ini 180 darjah, ini 270 darjah. Okay, 290 darjah berada pada kuadran yang keberapa guys? 4. Kuadran yang keempat. Okay, so kuadran yang keempat, macam saya kata tadi, ni kuadran yang keempat, nak cari nilai theta sudut tu mestilah tolakkan 360 darjah tolak theta. Okay, jadi untuk cari theta, okay, 360 darjah tolaklah dengan 290 darjah. So you dapatlah theta tu 70 darjah. So maksud dia macam ni. Ni. Okay, so yang ni 360, nak cari theta yang ini, so tolakkanlah 360 tolak 290 ni 70 darjah. Ya Allah, senang sangat kan soalan dia. Okay. Example yang kedua. Find the reference angle for theta sama dengan 2.5.
Nampak tak guys? Dia tulis theta sama dengan 2.5. Dia jangan pelik pula, 2.5 ada. Theta dalam degree, okay? So you kena convert lah theta ni dalam degree. Ni radian sebenarnya. Kalau ada 2.5 ni radian. So kita nak convert dalam degree macam mana? So you kena darabkanlah 2.5 radian kali dengan 180 bahagi pi. Okay, so maksud dia sama dengan 2.5 kali 180 darjah bahagi 3.142. So berapa guys? Tolong kira. Saya 2.5 ke 2.3 ni? Oh, 2.3. Ni tulis 2.5. 2.3 guys. Sorry guys, 2.3. Buku ni silap. Okay, so dia 2.3, 2.3 radian, and then 2.3 times 180 divided by 3.142 is equal to 131 ni 131.78 darjah. Okay, so you tengok 131.78 darjah berada di kuadran yang keberapa guys? 2. Okay, sebab ni kuadran 1 sampai 90, kuadran 2 sampai 180. So dia berada dekat sini. Okay, so macam mana kalau kuadran 2, apa syarat dia? Apa tolak apa? 180 darjah tolak dengan theta. Okay, 180 darjah tolak 131.78 darjah. So you akan dapat 48.22 darjah. Begitu. Okay, example yang ketiga. Find the reference angle theta for theta sama dengan negatif 125. Okay, so 125 guys ya. Okay. Mana tadi atas saya? Alright. Okay, so first dia kata step 1 you kena determine that the coterminal with 235. Okay, sekarang dia punya ni theta dia adalah negatif 125 darjah. Okay, so maknanya you kena dapatkan dia punya coterminal. Okay, so you kena tolakkan lah. Okay, so you kena tolakkan. Tengok kat sini. Okay. Ataupun okay, sekarang ni dia punya ni is negatif 125 darjah. So negatif 125 darjah. Okay, pelengkap satu putaran adalah 360 darjah. So you negatif 125 darjah, you kena tambah dengan 360 darjah, dia akan jadi 235 darjah. Okay, you kena determine lah dia punya coterminal ni 235 darjah. Okay, so dia akan jadi 235 darjah. So you tengok 235 darjah ni berada pada kuadran yang keberapa guys? Kuadran ketiga. Okay, so ketiga dekat sini. Maksud dia theta kena tolak dengan theta kena tolak dengan 180 darjah. So maksud dia 235 ni 235 darjah tolakkan dengan 180 darjah, you akan dapat
55 darjah. Okay, ni jawapan dia guys. Okay. Lambat sikit line guys, dia tengah upload. Oh, ni exercise sajalah. Ni exercise lah. Ni rasanya boleh buat lah ni. Okay, cari sin theta sama dengan 47, cosecant theta sama dengan 8. Okay, exercise ni saya tak ni sangatlah. Saya rasa you all boleh buat ni. Okay. Kalau tak tahu nanti boleh tanya saya. Sebab dia tak macam yang trigonometry itu lagi susah sikit. Lambatnya. Okay. This one is graph of trigonometric function. Okay, kita ada kita ada 3, sin, cos dengan tangent. Tapi yang familiar kita akan guna sin, okay, sin graph dan juga tangent graph lah. Okay, so kalaulah you tengok kat sini, y sama dengan sin x. Okay, graph dia akan berbentuk, okay, dia akan berada ini, you tengok ni dia circle dia. Okay, ni circle dia sampai 2 pi. Kat sini dia 2 pi. Maknanya satu circle, satu putaran yang macam tadi yang saya buat bulatan ni, satu putaran ni lengkap adalah 360 darjah. Yang mula-mula ni kosong, ni 90 darjah, sini 180 darjah, ni 270 darjah. Okay. Tapi kalau dalam pi dia akan tulis macam ni lah, pi per 2. Okay, ni pi. Okay, ini 3 pi per 2. Okay, pi per 2 adalah ni kosong lah, yang sini kosong. Pi per 2 is 90. Pi adalah 180. 3 pi per 2 adalah 270. 2 pi adalah 360. Okay. Right. So, untuk graf sin x, okay, kalau tengok macam ni, saya draw balik, kita ada pi per 2, pi, 3 pi per 2, kita ada 2 pi. So graf dia akan bermula dekat sini, ni 1, ni negatif 1, okay. Okay, puncak dia akan ada kat sini, dia akan graf dia macam ni. Alamak, ini sebabkan jarak saya punya ni. Ini peak. Dia punya ni, sini negatif 1, bawah ni, okay. Dia akan, graf ni, dia akan lengkap, dia akan jatuh dekat, kalau secara lengkap dia punya ni, dia pergi kosong, dia jatuh dekat pi, 180. Lepas tu ni dia pergi ke 2, dia lengkuk sini, dia pergi ke 360. Dia akan bermula pada kosong. Tapi kalau untuk cos, kalau you tengok graf cos ni, nampak dia bermula pada 1 sini. Ini kalau kita ambil y, x equal to 0 lah. Y, x equal to 0 kat sini kan. So line yang ini, okay, dia akan start daripada belakang sebenarnya, daripada negatif. Okay, tapi kalau basically daripada sini, okay, daripada sini dia akan start daripada 1 sini. 1 dia bawa turun bawah, dia dekat, peak dia dekat pi. Tadi yang ni, peak dia dekat pi per 2 dengan 3 pi per 2. Sini. Ni dengan sini. Tapi kalau cos, peak dia dekat sini. Dia akan complete sampai sini. Okay, so nampak macam ni je dia punya graf. Yang ni dia ada 2. 1, 2. Kalau yang ni dia ada 1 saja. Macam tu. Okay. So kalau kita pergi ke, kita tengok, saya share dengan you, kita gunakan Desmos contoh. Kita cuba gunakan Desmos.
Okey, katakan kita masukkan Y sama dengan sin X. Okay. So you nampaklah dekat sini. Ni 1. Kalau ikut sini 1, sini negatif 1. Okay. Alhamdulillah. Okay, so kalaulah kat sini kita buat Y sama dengan cos X. You nampak yang purple ni dia akan yang purple ni kat sini dia akan bermula dekat 0,1. Yang purple adalah cos. Kalau yang hijau ni dia adalah ya Allah, sin. Okay, sorry guys. Ni adalah sin, yang hijau adalah graph sin. Nampak dia bermula dekat negatif ni daripada belakangnya, nampak. Kan sampailah positive infinity, daripada negative infinity sampailah positive infinity. Okay, so ni perbezaan dia lah. Okay, kalau dia ada Y sama dengan tangent X. Tangent X yang hitam je lah. Okay, yang hitam. Yang you jawab soalan hari tu test 2 lah, lebih kurang macam tu. Okay. So kita akan tengok sin X dengan cos X lah. You boleh nampakkan Desmos ni guys? Boleh. Okay. Alright, so kalau kita tengok, saya patah balik ke yang tadi, nota kita tadi. Okay, kalau kita tengok ni you boleh refer lah, nanti you boleh tengok. Nampak the maximum yang ni, the maximum dekat sini yang saya kata tadi tu kan, dia titik point kat sini, ni minimum point dia. Sini kat sini lah titik minimum dia, 1 point dia, maksimum dia dekat sini. Okay, dia boleh tengok nanti, boleh rujuk kat situ. Okay, yang ini dia example lah soalan dia. Okay, dia kata sketch the graph of y equal to 2 sin x on the interval. Dia start daripada negative pi sampailah 4 pi and include, termasuk. Okay, so maksud negative pi ni daripada negatif 180 ke 4 pi. Kalau 4 pi kalau 2 pi adalah 360. Kalau 4 pi, kalau 2 pi dia adalah 360. Kalau 4 pi dikali 2 lah, 720. Okay, so kena compare. Okay, kalau kita you tengok dalam graf ni, nampak? Yang ini dia tunjuk graf asal. Ni yang saya warnakan merah ni, ni dia graf asal. Okay, so bila dia jadi y equal to 2 sin x, dia akan berganjak dekat ni 2 ni, dia akan naik ke 2 sini. Okay, ni kat sini negatif 2. So dia akan naik tinggi sikit. Okay, dia akan naik tinggi sikit. Cuba kita perhatikan dekat dalam Desmos. Okay, kalau tadi kita ada y equal to sin x. Macam ni. Okay, kalau kita ada y equal to 2 sin x. You nampak dia naik. Okay. So you nampak kat sini. Dia naik dekat sini. Pi over 2, 2. Ni pi over 2, 2 lah. Dekat 2. Okay, kalau you kata saya nak letak 5. Okay. Y equal to 5 sin x. Dia lagi tinggi lah. Alright. Cantik pula gambar dia. Kalau you letak negatif, dia betul lah. Boleh main kat situ. Betul? Okay. Right. So Desmos ni boleh dijadikan rujukan lah untuk you. You boleh tengok dia. Alright. So ni intercept lah. Ni
point dia. Intercept 0,0, dia mula kat 0,0 sini. Okay, lepas tu maksimum dia dekat pi over 2 macam sini. Tengok ni. Okay, ni 0,0 kat sini. Maximum point dia pi over 2 sini. Lepas tu pi over 0 dekat bawah sini pi. 3 pi over 2 dekat sini. And 2 pi 0 dekat sini. Okay, tapi dia nak sampai pi. So that's why gambar ni ada satu putaran 2. Sini sampai 720 darjah. Lengkap 2. Maknanya kalau dalam bentuk koordinat macam ni, dia pusing sekali 360. Dia kena pusing lagi sekali baru 720. 360 pusing lagi sekali 720. Okay, so tengok kat sini. Tengok syarat dia. Daripada negatif pi. Okay, daripada belakang, negatif pi kat belakang ni, ni negatif pi. Ni negatif pi, ini pi. Okay. Kalau you look macam ni kan. Macam ni, okay, ni kosong. You ada pi. You ada pi over 2. You ada 3 pi over 2. Sini ada 2 pi. Sebelum kosong you ada negatif terbalik. Sorry. Ni kosong, ni pi over 2, sini pi, sini 3 pi over 2, sini 2 pi. So bila you ke belakang, ni positive infinity. Bila you ke negative infinity, sini negative pi over 2, sini negative pi. Negative pi is negative 180. That's why graf ni dia bermula dari negative pi. Sampailah sini negative pi, sini 4 pi. Complete. 2 pusingan. 1, 2. Okay, kalau kena macam kalau kena denda dekat sekolah tu, okay, lari 2 pusingan padang. Okay, so maknanya you lengkapkan 1 pusingan 360, 2 pusingan 720. Okay, so next dekat dalam trigonometric ni juga. Okay, untuk dalam transformations graph of trigonometric function, so kita akan tengok dari segi amplitude. Okay, so apa tu amplitude? So y equal to d plus a. So saya bawa bawah lah ni. Okay, y equal to d plus a sin bx minus c, and y equal to d plus a cos bx minus c. Okay, ada 2. Okay, ni sin curve shrunk. Okay, so amplitude ni, okay, amplitude ditandakan dalam bentuk a modulus. A modulus. Dekat A ni, dalam absolute ni, A modulus dia adalah amplitude. Okay, ni definitions of amplitude of sine and cosine curve. Dalam bentuk amplitude dia ni amplitude lah. Okay, okay, kita nak tahu kat mana amplitude tu berada. Example 2. Okay, sketch the graph of each function. So dia bagi you y equal to 3 cos x. Okay, so solution dia amplitude. Amplitude adalah modulus A. So yang depan ni adalah amplitude. Okay. Macam tadi, ingat tak ni saya bagi kat you all ni. Oh, D plus E. Oh ni saya tertinggal ni. Ni guys. The amplitude of y A sin x ni. Y A sin x ataupun y A cos x.
Okay, nak cari amplitude, kita kena based on yang depan ni A ni. So amplitude adalah absolute A. You kena absolutekan yang A ni. Ni, okay. So soalan example yang kedua, dia bagi you y equal to 3 cos x. So this one is you punya 3 adalah you punya A. So amplitude 3 so sama dengan 3. So amplitude dia adalah 3. Okay. So kalau soalan tu dia bagi yang macam ni, b y equal to negative 3 cos x. Y equal to negative 3 cos x. So amplitude dia, you punya A sama dengan negative 3. Bila modulus, bila you buka, kalau dia positif, kalau positif 3, bila you buka dia punya, you buang dia punya stick ni, so dia akan jadi 3. Tapi kalau dia jadi negatif 3, you buka, buang dia punya stick, dia akan jadi 3. Dia akan jadi positif, dia akan jadi natural kat situ. Okay. Okay, so dia suruh anda sketch ke? Dia suruh sketch. Sketch the graph, okay? Sketch the graph. You kena sketch the graph ni lah kat sini. So kalau nak sketch graph, you boleh gunakan panduan daripada Desmos. Okay, y equal to 3 cos x. Okay, satu lagi. Negative 3 cos x. Okay, inilah graf dia. Okay, you boleh sketch. You jangan print screen, lepas tu you tampal dekat situ. Janganlah, maknanya ni jadi panduan. Maknanya you salin balik tapi kena gunakan tulisan tangan. Alright? So, kita back, kita tengok graf dia balik. Ni macam ni pattern dia. Nampak kan sama tu? Ni y3 cos x. Y negatif. Negatif 3 cos x, okay? Alright, tu amplitude. Amplitude datang daripada A. Yang kedua, period of sine and cosine function. Period, okay, tempoh. Okay, you ada ni, y equal to A sine bx and y equal to A cos bx. Okay, A dekat depan ni adalah amplitude. Okay. Yang kedua is about the period. Okay, tempoh dia. Okay. Period sama dengan 2 pi over b. Okay, so you, b dia dekat mana? Sinilah b dia. Kalau A depan ni amplitude. Ni amplitude. B ni kita nak guna untuk period. Okay. Ni dia punya formula ingat kat sini, period 2 pi over 2. Period 2 pi over 2. Kalau amplitude, you moduluskan dia. Okay, kita tengok next page 106, 107. Okay, example 3. Sketch the graph of y equal to sine x over 2. Y equal to, dia tertinggal soalan ni, negative 1 over 2. Negative 1 over 2 sine x over 2. Okay. So ni soalan dia. So you disuruh cari amplitude. Okay, first amplitude. Amplitude adalah modulus A. So sama dengan you moduluskan negatif 1/2. So you akan dapat apa? 1/2 ni amplitude you. Then yang kedua is period. Period, formula dia 2 pi over b. So sama dengan 2 pi, what is your b? Soalan bu adalah, this one x over 2, betul? Okay,
So kat sini X over 2 maksud dia adalah 1/2X. So this one is you punya B. 1/2. So you akan dapat 2 pi, ni bahagi satukan jadi darab 2/1. Okay, so akan jadi 4 pi. So you punya tempo, okay, so you punya tempo is 4 pi lah. Kat sini, period you is 4 pi. Okay, so period you punya 4 pi. Okay. So, dia suruh apa? Sketch. Sketch the graph of y, okay. So kat sini kita try gunakan Desmos, okay. Kita tengok graf dia. Hari ni macam banyak sikit lukis graf. Okay, let's say kat sini tadi -1/2, okay sorry, y equal to -1/2 sin X over 2. Okay, salah dekat sini. Okay, sin X, okay, saya buat dalam bracket X over 2. Okay, dan ni graf dia lah. Dan lagi satu Y equal, oh dia ada satu graf je. Okay, inilah graf dia. Y equal to sin X, Y sin X over 2. Okay, kalau graf asal, okay, graf asal adalah sin X. Itu graf asal. Okay, yang blue ni graf asal lah, sin X. Yang merah ni apabila dia negatif 1/2 sin X kuasa 2. Okay, graf dia lagi mendatar lah. Alright. Subhanallah, kenapa ni saya nak stop presenting? Bismillah. Okay, tapi dalam buku ni dia typo sikit lah, ni sin X, sebenarnya dia negatif 1/2. Okay, sorry, ni basic asal lah, ni graf asal. Ini patutnya sini Y sama dengan negatif 1/2 sin X over 2, yang sini silap. Okay, so kita dah tahu dua, amplitude dan juga amplitude dan period. So yang ketiga kita tengok dia, this one, phase shift. Okay, kita ada amplitude, kita ada period, kita ada amplitude, kita ada period. Okay, so this one, phase shift, okay, katakan you ada Y equal to A sin BX minus C and Y equal to A cos BX minus C. So phase shift equal to C over B. Mana C? Okay, phase shift adalah C over B. Okay, so kita tengok. Ni tengok latihan dia. Okay, horizontal translation. Sketch the graph, okay, disuruh sketch. Sketch the graph Y equal to -3 cos 2 pi X plus 4 pi. Okay, so you perlukan 3 benda. Amplitude, period dan phase shift. Okay, so you cari amplitude dulu. Amplitude dia sama dengan A macam ni. Okay, modulus -3, bila tu buka dia jadi 3. Okay, settle amplitude. Yang kedua, you kena cari period.
Okay, so period formula dia adalah 2 pi over b. Okay, so 2 pi 2 pi. Mana b ni adalah ni lah 2 pi. Tengok balik A cos bx plus c. Okay, this one is 2 pi bahagi 2 pi. Okay, sama dengan 1 period. Okay, phase shift. Phase shift formula dia adalah sama dengan C over B. Mana C? Okay. Okay, you tengok guys dekat dalam sini, kalau you tengok pada yang saya tulis tadi, okay, basically dia punya ni adalah Bx minus C. Bx minus C. You tahu yang ni. Y equal to A sin Bx minus C. Bx ni negative C, okay? So dekat sini soalan you adalah 2 pi x plus 4 pi. Sedangkan CU adalah negatif. Okay, so maksud negatif, okay, you punya ni C over B. Okay, CU kat sini adalah negatif, so dia akan jadi negatif 4 pi. Okay, macam ni lah kita ambil. Negatif C sama dengan 4 pi. C sama dengan negatif 4 pi. So ni negatif 4 pi bahagi B kita berapa? B kita adalah 2 pi. Ni B kita adalah 2 pi. 2 pi. Potong-potong you jadi negatif 2 pi. Okay, so negatif 2 pi. So ni lah period you tengok antara ujung bawah ni titik ni. Okay, dengan titik ni ni period. Okay, so kalau yang tak silap saya amplitude dia yang ni amplitude dia. Ni amplitude. Okay. Nak tengok balik jawapan phase shift. Phase shift yang ni negatif, betul tak? Dah potong, salah. Negatif 2 pi kita dah buangkan pi, so dia jadi negatif 2 sahaja. Saya tertinggal. Kat sini negatif 4 bahagi 2, negatif 2. Pi kita dah potong, so jadi negatif 2. Maknanya kalau dia tulis dekat dalam nota ni, dia kita bergerak negatif tu shift to the left 2 unit. Dia bergerak ke kiri sebanyak 2 unit. Kat sini dia akan bergerak ke kiri sebanyak 2 unit. Okay. Okay, kita cuba tengok, kita masukkan dalam Desmos. Kita cuba tengok, kita masukkan dalam Desmos. Macam mana graf dia? Okay, y equal to negative 3 cos in bracket 2 pi. 2 pi kalau kita terjemahkan 2 pi, pi is 180 kali 2 is 360. Let's say kita, sebab kita kat sini tak ada pi, so kita kata kita gunakan 360 x apa jadi? Tambah pi is 720 darjah. Dia jadi ni. So 2 pi kita kalau guna pi alhamdulillah 2 pi. Kita nak terjemahkan dekat komputer pi. Alhamdulillah.
Lebih kurang macam ni lah. Okay. Ini bentuk graf dia. Negatif 3 cos. Ni 6.284 hasil daripada 2 kali 3.142 pi. Tambah dengan 4 pi. Pi kali 3.142, 12.568. So akan dapat bentuk graf macam ni lah. Okay, so once kita back, kita tengok balik bentuk graf dia. Okay, ni. Dia akan rapat. Okay. Alright. Okay, so nanti you kena buat exercise lah. Okay, kita tengok. Okay, sketch the graph of y equal 2 plus 3 cos 2x. Okay. Alhamdulillah. Sorry guys. Okay, so amplitude. Yang pertama kita cari amplitude. Subhanallah. Tak apa, kejap lagi habislah kelas. Okay, so amplitude is kat sini. Ni 2 ni bukan sebab ni ada 2 tambah. Okay, so yang ni A dia. So 3 sama dengan 3 lah, modulus 3, okay. So dia punya period 2 pi over B, 2 pi over dia punya B is 2. 2 pi bahagi 2 sama dengan potong 2 tinggal pi, okay. So dia ada phase shift tak ni? Guys, soalannya ada phase shift tak? Yang Bx minus C ada tak? Ada tak guys? Kita tengok soalan atas ni. 2 pi x tambah 4 pi. Dia ada phase shift kan? Dia ada C kan? Yang ni ada C tak? Tak ada. Tak ada. Okay, so dia 2x dia. So that's why dia tak ada phase shift. Okay, so kalau kita gunakan Desmos, tab, kalau kita gunakan Desmos, y equal to 2 plus 3 cos 2x. Ini bentuk graf dia. Okay. So dia akan start daripada sini 5. Mana titik dia 5, 05. Okay, kalau kita tengok ni 05 ni dia akan start daripada 05 bawa turun bawah. Okay. So you boleh main-main dengan Desmos lah. You boleh try guna Desmos. Okay. Alright, so ni lah graf dia. Dia start daripada 5 tadi tu. Sini 5 turun bawah atas. Okay. Alright, ni adalah titik dia lah, intercept dia. Ni the key points 0, dia kata sampai pi kan. Soalan dia 0 sampai pi. Dia dalam, adakah dia tulis 0 sampai pi? Dia tak cakap lah. Okay. 0 sampai pi. Ni titik intercept dia 05 pi per 42 ni lah. Pi per 4, titik pi per 4 dekat 2 sini. Pi per 2 dekat negatif 1 sini.
pi per 4, 2, apa lagi? Pi, sini titik pi dekat 5. Ni koordinat dia, Okay. Ada soalan guys? Ke tak ada? You all ada tak depan saya ni? Ada sir. Okay, ada kan? Tak pergi mana-mana kan? Tak pergi shopping kan? Macam dengar, alamak, boringnya graf-graf ni. Keluarlah. Okay. Last kat sini. Okay, ni type dah. Jenis. Okay, kita ada function ni. Tangent theta, graf dia macam ni. Okay. Kalau tangent theta, macam ni graf dia terbalik. Dia terbalik daripada tangent. Macam tu. Ni secant theta graf dia. Okay, macam ni lah. Okay. So, kalau kita, ni rasa dah habis lah ni. Ni dah exercise. Okay, exercise macam ni lah. Find the amplitude, period and phase shift of y. Sini, you adalah y sama dengan a cos b x plus c. So, a ni amplitude. So, nak cari period, amplitude ni a, 2 pi over b. Phase shift c over b. Okay. So, tengok pattern dia. Ni ada C over B. So, C over B masuk 5/3 bahagi 4/7. So, you tengok. Okay, nanti boleh buat latihan. Okay guys, so ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya guys? Tak ada sir. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita sudahi kelas kita sampai dekat sini sahaja. Okay, kita sudah kelas dengan Sarawal As guys. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Thank you, sir. Salam sir. Thank you sir. Okay, sama. Get well soon.